Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanarah Ibrahim. Berita utama, William Anud telah mengangkat sumpah sebagai setiausaha politik kepada Premier Sarawak. Majlis ringkas untuk upacara angkat sumpah itu telah disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Tempoh lantikan tersebut bermula pada 1 Julai 2023 di mana beliau akan berkhidmat selama 2 tahun. Sebelum ini, William pernah memikul tanggungjawab sebagai penolong pegawai pendidikan di Pejabat Pendidikan Daerah Sibu. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak bersetuju untuk menaik taraf dan menggantikan paip lama pelbagai saiz yang masih digunakan dalam sistem bekalan air di seluruh Sarawak secara berfasa bermula 2024. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, paip-paip lama berkenaan menjadi punca kepada isu air tidak terhasil, seterusnya mengakibatkan tekanan air bertambah rumit. Sehubungan itu, kementeriannya telah mengenal pasti sepanjang 2,742 km paip lama di seluruh negeri ini untuk digantikan dengan peruntukan anggaran sebanyak 1.085 bilion ringgit. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas ucapan penggulungan kementeriannya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Datuk Seri Julaihi turut mengumumkan cadangan pihaknya untuk mengenakan surcharge kepada pengguna yang menggunakan bekalan air melebihi 35,000 liter sebulan. Maknanya kalau kita menggunakan air 35,000 dan ke bawah, you are not going to be surcharged. Sebab kalau kita lihat United Nations merekomenkan supaya penggunaan air adalah sebanyak 19,800 liter per household per month. Ini cadangan daripada pihak United Nations. Di Sarawak kalau kita lihat penggunaan air ialah sebanyak 26,880 liter per household per month. Maknanya penggunaan air kita kalau kita kira daripada seorang-seorang is about 224 liter per day. Jadi oleh itulah maka kita mencadangkan supaya ada kesedaran di kalangan para pengguna supaya tidak mengguna air berlebihan. Di situ pun kita nanggap we are not going to use beyond 35,000. So it's just a guide for us so that there will be no water wastage in the near future. Jadi ini salah satu daripada langkah yang akan kita ambil. Justru katanya adalah penting untuk mengambil langkah-langkah penggunaan air secara bijak dan berkesan agar sumber air tidak disia-siakan. Terdahulu dalam ucapan penggulungan kementeriannya, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, pengujudan agregator gas dan pelantikan petroleum Sarawak Berhad Petros adalah keputusan tepat Kerajaan Sarawak. Menurutnya, kerajaan negeri telah mengambil langkah yang bijak dalam usaha mengubah peralihan tenaga daripada penggunaan arang batu atau diesel kepada gas kerana sumber tenaga daripada gas secara perbandingannya lebih bersih. Sehubungan itu, katanya dengan melantik Petros sebagai agregator gas, ia berpotensi meningkatkan penggunaan gas di Sarawak sekurang-kurangnya ke tahap 30% menjelang 2030. Saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Memorandum of Understanding MOU yang ditangani antara Petros dan Petronas hanya menyatakan kuantiti gas yang diperlukan untuk Sarawak Gas Roadmap hingga tahun 2030. Berdasarkan MOU tersebut, Petronas hanya memperuntukkan sumber gas tanpa menentukan harga gas yang dibekalkan. Selain itu, MOU ini is not legally binding. Dalam ucapan penggulungan kementeriannya pula, Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu Sarawak merekodkan sebanyak 97,129 pergerakan pesawat di semua lapangan terbang dan stall port di negeri ini bermula Januari hingga September 2023. Ujarnya, kesemua pesawat tersebut telah membawa seramai 7.8 juta penumpang masuk ke negeri ini. The flights are mainly from Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Johor Bahru, Penang, Kota Baru, Labuan, Bandar Seri Begawan, Jakarta and Singapore. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu bahawa bagi tempoh yang sama, sejumlah 41,890 tan kargo telah diangkut. For the same period, a total of 41,890 tons of cargo was transported. This cargo includes electrical and electronic goods, oil and gas equipment, e-commerce goods, dangerous goods which include flammable materials, perishable goods such as fruits and fresh flowers, and a general cargo such as fabrics and clothing.
Manakala Kerajaan Sarawak menerusi Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak SBC sedang memulakan penyelidikan ke atas keladi yang berpotensi untuk merawat penyakit neurodegeneratif. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Saga Wiin berkata, tumbuhan itu berpotensi untuk digunakan sebagai rawatan penyakit Parkinson dan Alzheimer. So kita biasa tengok keladi macam tak ada guna, tapi you see it has its uses. Boleh malah orang muda lagi. Betul kan? Anyway, it's for Parkinson disease and Alzheimer. It shows positive response to this compound. So that's why all my research institutions, dia diam-diam saja di belakang. But they make a lot of things. Yang si macam kami orang lah bercakap je banyak. But we all play our role, and those are the most important ones. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sesi penggulungan kementeriannya dalam persidangan DUN ke-19 pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Roland Saga berkata, Kerajaan Sarawak akan memperuntukkan sejumlah RM343 juta kepada Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat bagi menambah baik program yang akan dijalankan pada tahun 2024. Kita juga we have many achievements also through our research programs. Those from SRDC, and we are in the process of getting our Sarawak Infectious Disease Center taking off the ground. Our science center also taking off the ground. Actually, if you go around here in Semarahan or towards the Putrajaya, you can see that these are slowly coming up. Paparan selanjutnya, cadangan mengenai kenaikan gaji Ketua Masyarakat dan Elaun Ketua Kaum Sarawak akan dikaji dan diteliti semula selaras dengan peningkatan kos sara hidup serta keperluan masa kini. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai memberitahu terdapat keperluan untuk mengkaji dan meneliti semula gaji serta elaun tersebut memandangkan kali terakhir ia diselaraskan adalah pada tahun 2018. Kerajaan juga mengambil maklum akan peningkatan kos sara hidup dan peranan serta tanggungjawab ketua masyarakat dan ketua kaum yang semakin bertambah. Oleh demikian, kerajaan akan mengkaji dan meneliti secara terperinci keperluan ini bagi 7,585 ketua masyarakat dan ketua kaum di seluruh Sarawak. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya semasa persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Isnin. Datuk Seri John Siki mengakui bahawa peranan dan tanggungjawab Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK sangat penting dalam membantu pihak kerajaan menyampaikan maklumat berkaitan polisi dan dasar-dasar terkini di peringkat akar umbi. Justru beliau memaklumkan bahawa Kerajaan Sarawak juga akan meneliti secara terperinci permohonan untuk mewujudkan jawatan KMKK baru di beberapa kawasan lain. Manakala Datuk Seri John Siki berkata Majlis Adat Istiadat Sarawak, MAIS, terus berusaha menjaga adat dan budaya kumpulan etnik yang ada di negeri ini. Ujarnya, Sarawak mempunyai sekitar 34 hingga 44 bangsa dan suku kaum yang berbeza. So ini adalah satu cabaran bagi kedua Majlis Adat Istiadat untuk menyelaraskan supaya adat boleh digunakan pakai setiap major ethnic group. Saya kata major lah. Major yang kita ada sekarang ialah Iban, Badayuh, Orang Ulu dan Melanau. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas ucapan penggulungan kementeriannya. Dalam pada itu, adun kakus itu menambah Mahkamah Bumi Putera Sarawak turut akan dinaik taraf dan diselaraskan seperti Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Jadi kajian telah dibuat, all the work are being done by the expert, sudah siap semua, and then seperti yang telah dinyata tadi kita orang bercadang dan ingin supaya di table di DUN pada Mei sitting tahun depan.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, kami tinggalkan anda dengan paparan video mengenai Visi Premier 2030 Green and Blue Economy. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Green and Blue Economy. Premier Sarawak telah mengukuhkan komitmennya untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi Sarawak sepanjang tahun-tahun perkhidmatannya di Sarawak. Sejak mengambil alih tampuk kepimpinan pada 2017, Yang Amat Berhormat Premier telah melancarkan Pelan Perintis Ekonomi Hijau dan Biru serta projek-projek yang meletakkan beliau sebagai seorang pemimpin ulung yang sememangnya berinovasi. Sarawak menyasarkan untuk menjadi peneraju di dalam ekonomi hijau berasaskan hidrogen di Malaysia, memanfaatkan lambakan sumber air di Sarawak. Keputusan Yang Amat Berhormat Premier untuk meneroka tenaga hidrogen memberi manfaat yang tinggi kepada pertumbuhan ekonomi Sarawak kerana unjuran pengurangan kos dari tenaga boleh diperbaharui dan elektrolizer di samping keperluan nyah karbon yang lebih mendalam di semua sektor ekonomi telah memacu kebangkitan pasaran global untuk hidrogen hijau dan derivatifnya. Sarawak telah memulakan beberapa projek yang memberikan tumpuan untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil dan jejak karbon melalui penggunaan sumber kuasa hidroelektrik yang bersih dan mengubah hidrogen kepada bahan api utama untuk pengangkutan dan penyimpanan tenaga dengan sasaran untuk memulakan bekalan dan ekspor hidrogen berskala besar menjelang 2027. Loji pengeluaran hidrogen bersepadu dan stesen pengisian bahan api dilancarkan pada 2019 dan diuruskan oleh Sarawak Energy, sebahagian dari agenda Sarawak untuk menyah karbon dan menghijaukan sistem pengangkutannya di samping peralihan kepada ekonomi rendah karbon. Stesen Petros pertama di Kuching memulakan operasi pada April 2022, menyediakan perkhidmatan untuk bahan api konvensional seperti petrol dan diesel serta elektrik dan hidrogen. 6 lagi stesen akan dibangunkan dalam beberapa tahun yang akan datang. H2 Energy. Sistem solar hidrogen pertama di Malaysia dipasang di Klinik Kesihatan Long Loyang. Inisiatif sumber manusia dengan pengenalan modul hidrogen di universiti-universiti di Sarawak untuk membekalkan ilmu sewajarnya kepada bakal jurutera-jurutera di dalam industri hidrogen. Penyelidikan dan pembangunan terhadap pengeluaran hidrogen hijau diterajui oleh Sarawak Energy dan SEDC Energy. Kerjasama SEDC dan syarikat-syarikat Korea Selatan, Samsung Engineering, POSCO, Lotte Chemical untuk membangunkan loji hidrogen dan amonia hijau di Bintulu. SEDC dan SEB memeterai kerjasama di dalam mencari kepakaran yang mampu menyokong pengembangan kemahiran tempatan di dalam ekonomi hidrogen, pengkomersialan hidrogen hijau dan rantaian nilai bersepadu berdaya maju di Asia. Tangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Petronas telah menandatangani memorandum persefahaman bersama Petros untuk jalinan kerjasama satu langkah signifikan di dalam pelaksanaan ekonomi hijau. Menara Flux AD Covariance di Sarawak, satu komitmen terhadap kelestarian alam sekitar dari Sarawak Institut Penyelidikan Tanah Gambut Tropika Sarawak. Langkah-langkah mesra alam sekitar yang konsisten dan berkualiti tinggi ini membantu membuat keputusan kritikal yang disokong oleh data empirikal. Kerajaan Sarawak akan membangunkan polisi iklimnya sendiri dengan memberi tumpuan kepada 3 sumber tenaga hijau, kuasa hidro, tenaga solar dan hidrogen untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG untuk menyesuaikan impak perubahan iklim. Rangka tindakan Sarawak Lestari di Sustainable Sarawak Blueprint sedang dibangunkan sebagai panduan untuk semua sektor dan komuniti dalam negeri untuk mencapai matlamat kelestarian. Rangka tindakan tersebut akan menangani isu-isu berkaitan pemeliharaan biodiversity dan pengurusan sumber asli serta mitigasi dan penyesuaian perubahan iklim bagi mewujudkan persekitaran infrastruktur moden seiring dengan revolusi perindustrian keempat negara. Algae sebagai bahan api lestari SAF dilancarkan pada 2019 sebagai sebahagian kerjasama strategik Pusat Kepelbagaian Biodiversity SBC dan Mitsubishi Corporation di dalam penyelidikan mikroalgae serta pembangunan R&D.
SEDC Energy bekerjasama dengan Petronas dan Pusat Inovasi Aero Angkasa Malaysia AMIC di dalam penapisan minyak alga mentah menjadi bahan api. Hydro. Visi berpandangan jauh Yang Amat Berhormat Premier untuk masa depan Sarawak menarik beliau membuat keputusan berani membuat Kerajaan Sarawak mengambil alih empangan bakun dari Kerajaan Persekutuan pada 2018. Hari ini Sarawak mempunyai kapasiti janaan tenaga boleh diperbaharui sebanyak 3,452 megawatt dari loji tenaga hidro besar dari projek empangan hidro batang air 108 megawatt, bakun 2,400 megawatt dan murum 944 megawatt. Ekonomi biru. Ekonomi biru merangkumi semua kegiatan ekonomi di lautan dan kawasan pesisir. Seiring dengan ekonomi hijau, pelaksanaan ekonomi biru akan membantu meningkat dan memampankan pendapatan negeri. Melaksanakan projek Tukun Tiruan di sepanjang perairan dari Tanjung Datuk ke Lawas dengan peruntukan sebanyak 70 juta ringgit. Sebanyak 12,900 tukun tiruan telah dilabuhkan setakat Oktober 2021 untuk meningkatkan pendapatan nelayan Sarawak. Melancarkan Sarawak Coast Guard SCG pada 2020 untuk membantu agensi-agensi penguatkuasaan Kerajaan Persekutuan di dalam memperkasa kawalan aktiviti pesisir pantai, melindungi kawasan perairan dan melindungi sumber perikanan. Visi Premier Sarawak Maju 2030.